Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbula, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi dapat kita bertemu pada hari ini dalam keadaan sihat walafiat dan diberikan segala nikmat yang tidak terkira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, alim-alim ulama, ustaz-ustaz, ahli jemaah surau Al-Amin Desa Mahkota dan juga penduduk Taman Desa Mahkota yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan meneruskan tadabbur ataupun perkongsian kita daripada surah Yunus, sambungan daripada ayat 38 yang kita baca semalam. Hari ini kita akan menyambung ayat 39 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. Surah Yunus ayat 39. Artinya, bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, yakni Al-Quran. Dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya, takwilnya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Mereka berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka. Surah Yunus ayat 39. Keterangan ayat. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa kaum musyrikin cepat mendustakan Al-Quran sebelum memahaminya, sebelum mengetahui isi kandungan dan kebenarannya. Itu antara sifat kaum musyrikin. Mereka mendustakan Al-Quran sebelum mereka membaca, sebelum mereka memahami isi kandungan. Jadi ini menyebabkan mereka sesat dan terus sesat kerana mereka tidak cuba dan tidak mahu menolak terus Al-Quran sebelum membaca, sebelum memahami. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa perbuatan mereka tersebut adalah sama seperti kaum-kaum terdahulu yang telah mendustakan kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku, kaum musyrikin menolak wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, bahkan mengajak
orang lain juga turut menolak. Jadi itu menyebabkan mereka berada dalam kesesatan, tidak dapat menerima, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka supaya melihat bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, yakni orang yang mendustakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan. Apabila mereka menolak kitab Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud mereka tidak beriman dengan kebenaran kitab tersebut. Bila mereka tidak beriman dengan kebenaran kitab tersebut, maka cacatlah keimanan mereka. Begitu juga jika kita nisbahkan kepada Al-Quran. Al-Quran jika kita tolak, kita tidak menerima, maka rosaklah keimanan kita, yang menjadi asas kepada setiap orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada keimanan kepada kitab, beriman kepada kitab. Kitab yang ini risalah, wahyu yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh para nabi. Baik, kita lihat antara petunjuk daripada surah Yunus ayat 39 ini. Pertama, sebahagian manusia terburu-buru dalam membuat penilaian terhadap Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab sebelum ini, sebelum mereka memahami isi kandungannya. Kedua, mereka perlu memahami Al-Quran terlebih dahulu sebelum menilainya. Yang ini memahami maksud dan tafsiran ayat-ayat tersebut. Bukan membaca tanpa memahami, membuat pemahaman sendiri. Itu boleh membawa kepada Allah Ta'ala. Bukan sahaja mendustakan, bahkan memesongkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja tidak percaya kepada kitab, tetapi mereka mesongkan, memutarbelitkan, mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Kaedah beramal. Pertama, hendaklah kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Hendaklah kita berusaha belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Bukan kita membaca Alhamdulillah, fanzur kaifa kana aqibatul zalimin, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Mereka zalim kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menzalimi diri sendiri. Baik, seterusnya kita akan teruskan musalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang baginda sukai, baginda akan mengucapkan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila baginda melihat sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah atas
setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Sunan Ibnu Majah kan alhamdulillah, ataupun panjang lagi alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Seperti yang di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang kita tengok, kita lihat itu, perkara itu kita suka. Jadi itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyempurnakan nikmat tersebut. Yang kedua, mengucapkan sesuatu yang buruk, yang tidak baik, kerana itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.